Hoki, Bazli, silakan. Hoki satu pencapaian yang sememangnya saya ramalkan dari awal kerana apa yang saya tahu, Dharma berdepan dilema. Dia mahu membawa pemain terbaik untuk tunjukkan kepada dunia apa yang berlaku di Piala Dunia bukan satu kesilapan. Tapi memang level kita macam tu. Dan di Sukan Commonwealth pada asalnya Dharma mahu menebus kegagalan di Piala Dunia tapi tak berlaku. Kerana kita tahu misi utama ialah untuk Kesukan Asia. Dharma rehatkan pemain utama, berlatihlah di Malaysia, tumpukan untuk kembalikan kekuatan anda dan bawa pemain-pemain yang tidak berpeluang sebelum ini seperti Seva Laju, Baljit Singh dan lain-lain lah. Itu dan keputusan siapa? Dharma ke Persatuan? Dharma dan Persatuan dan MSN semua setuju. Dan kita tahu apabila bawa pemain ini bukan untuk menang tapi untuk memuaskan hati semua orang. Kerana demi kepentingan Sukan Asia bawa ke Glasgow. Dan kita tahu di Glasgow mereka ini bukanlah akan menjadi pencabar utama. Dan apa yang berlaku di sana bermula baik 2-0 ke atas Kanada dan selepas itu boom dia belasah. 8-1, 4-2 dan 6-1. Apakah itu juga dijangka oleh Memang kita jangka. Kerana dengan jurang yang cukup besar? Yes. Kerana pemain itu bukan pemain utama kita, pemain simpanan yang sebelum ini pun tak ada dalam senarai. Tapi Dharma dengan plan dan MNC dengan plan untuk mengembangkan barisan pemain yang ada dalam kem kebangsaan. Kita cuba untuk tiru sistem yang dilakukan oleh Australia. Ada pasukan A, pasukan B. Jadi pasukan B ini kita tahu bukan pasukan yang kuat. Dan apa yang berlaku di Glasgow itu memang saya ramalkan. Tapi saya tak tahu kenapa persatuan atau pegawai macam tak tahu, kita tak boleh terima keputusan macam ni. Apa ni? Tiada siapa yang mempertahankan Dharma pun. Itu yang saya anggap Dharma ni seperti nasib malang atau tak adil untuk dia. Tak adil kerana apabila nak bawa pasukan, nak buat keputusan sama-sama. Tapi bila pasukan ini kalah, peminat hentam persatuan atau hentam mana-mana pegawai, mereka cuba mengalihkan kesalahan itu kepada Dharma. Kemarahan itu membuat-buat apabila tewas pada Trinidad dan Tobago, itu saja? Ya, betul. Itu saya rumuskan? Betul. Itu kerana kita tak pernah ada sejarah tewas kepada Trinidad dan Tobago. Tapi itulah harga yang perlu dibayar oleh Dharma kerana dia ialah ketua jurulatih. Jadi seperti bola sepak. Apakah kita berlaku adil kepada Dharma? Ini ujian sulung buat Dharma selepas dibayangi oleh Paul Revington menjelang Piala Dunia apa semua kan. Dan apakah kita berlaku adil kepada Dharma? Kita tahu hakikat bahawa pemain yang dia dikirim ke Glasgow adalah pemain yang gabungan pemain muda dan pemain berpengalaman. Apakah kita berlaku adil kepada Dharma? Kita mengecam persiapan dia sehingga dia terpaksa menutup akaun Facebooknya. Bagaimana kita mahu menebus situasi ini sebenarnya? Saya rasa pegawai KHM, pegawai MSN yang tahu cerita sebenar yang masuk dalam mesyuarat untuk pemilihan pemain datang ke depan dan terangkan bahawa kami yang buat keputusan ini. Bukan kos sahaja. Keputusan bersama. Keputusan bersama. Dan jangan tuding jari kepada Dharma seolah-olah hanya dia yang buat keputusan. Dan kita perlu sedar bahawa apabila bawa pemain yang tak biasa bermain di peringkat antarabangsa, inilah keputusan yang bakal mereka hadapi. Lawan Trinidad dan Tobago seperti Hafizah cakap tadi. Ada beberapa pemain Trinidad dan Tobago bermain di liga yang baik seperti Liga England. Dan itu yang menjadi punca mengapa prestasi mereka meningkat setiap tahun. Pada kedudukan ranking 29, kalau tak salah saya sekarang? Betul. Itu satu tamparan sebenarnya. Tapi itulah nak meyakinkan apabila kita tak pernah dengar Trinidad Tobago ni kan, tak pernah dengar. Dengarlah dalam hoki kan. Tiba-tiba macam dulu kita kalah dengan Laos lah bola sepak. Jadi kita tak boleh terima kenyataan bahawa kita kalah dengan pasukan. Kita nak tanya Haris tak? Nak kena tanya. Sepatah dua kata ni. Sepatah. Tapi just nak add on apa Bazli kata tadi, jika benar pihak MHC, Malaysia Hockey Confederation dan pihak MSN mengetahui tentang strategi tersebut, dua persoalan. Yang pertama sekali ialah, did they actually think that, dan you're the hockey expert but I'm just tossing out did they actually think that they will actually win the Asian Games with the likes of Pakistan, India, South Korea? Itu penyiasatan wouldn't Commonwealth Games be a better option? Itu persoalan yang pertama. Tetapi Sukan Asia bukankah ia tiket secara automatik sudah tentu. Perhaps, Rio? Perhaps. Okay. Then the second question would be, kenapa pegawai yang sama yang jika benar apa Bazli nyatakan tadi bahawa mereka bermesyuarat dan itu keputusan yang dibuat, mengapakah pegawai-pegawai di dalam Malaysian Hockey Confederation keluar di luar sana dan memberitahu bahawa terdapat pergolakan di dalam pasukan di mana skuad senior dan skuad junior tidak bersefahaman dan terdapat plot untuk menyingkirkan
Jadi apakah ini satu senario yang bertujuan menyingkirkan atau satu komplot menyingkirkan Dharma sebagai jurulatih kebangsaan? Saya rasa ya, kerana hari ini ada seorang pegawai KHM yang sedang meneliti kontrak Dharma sama ada boleh di-terminate tanpa perlu membayar pampasan atau ada cara lain untuk mungkin menyingkirkan Dharma. Itu satu tindakan yang saya rasa mendapat wahyu dari pegawai yang lebih besar. Kalau takkan beliau bertindak sebegitu. Dalam MSC, KMC ataupun daripada Saya rasa MSN? MSC dan MSN. Dan saya rasa memang tak adil lah kerana kalau nak buat, biar selepas Sukan Asia. Okey. Kerana misi utamanya ialah untuk Sukan membawa Asia. Malaysia ke Olimpik. Okeylah, cukup dengan cerita. Sebab apa? Kalau rancangan ini diberi sampai pukul 11 malam pun, belum tentu ia habis. Okey. Apa selepas ini? Adakah untuk mengekalkan apa yang ada dalam beberapa, saya kata bukan bulan, ada beberapa minggu sebelum Sukan Asia, adakah perlu menukar strategi atlet? Menukar strategi itu maksud saya, pertukaran atlet yang sepatutnya pergi tak pergi itu percaturan yang perlu dilakukan oleh persatuan dengan kadar segera, atau realistik dengan apa yang ada? Arish? Realistik yang pertama sekali, rombak bukan sahaja dari segi pegawai, bukan sahaja dari segi atlet, tapi dari segi pemikiran, dan juga perlu adanya visi. Mana kita akan pergi, jangka pendek, jangka pertengahan dan jangka panjang. Mana kita akan pergi selepas ni. Perlu ada plan, dan plan tersebut perlu diikuti oleh orang yang akan menerajui persatuan. Dia tidak boleh katakan Hafizal menjadi presiden, Hafizal mempunyai plan tersendiri, lepas tu Rizal jadi presiden, Rizal mempunyai plan sendiri. Itu dia seperti roda. Kita akan balik kembali ke tempat yang sama. Dan untuk mengharapkan satu dua atlet adalah tidak it's unfair to the athletes. Kerana mereka terdapat ramai lagi, the pool should be wider. Dan last but not least, ministry sports ministry, mereka perlu mengkaji semula apa sebenarnya peranan mereka. They should be looking at sports for the masses, bukan hanya elite sahaja. Untuk lebih lanjut lagi, sila baca kolom saya pada hari Selasa. Bazli, tadi Bazli sebut mengenai perencanaan strategik bagaimana sukan-sukan tertentu yang kita boleh harapkan sebagaimana Singapura buat. Daripada 8 emas, 6 daripadanya ada menerusi sukan pingpong. Ini berlaku daripada 93 hingga 98. Kita 94 di Victoria, kita hanya mendapat pingat emas di menerusi badminton. Tetapi dalam 98 daripada kita dapat 10 emas daripada 7 disiplin. Apakah itu membabitkan perencanaan strategik dan apakah itu masih lagi berlaku? Saya rasa perancangan strategik itu sudah tidak berlaku kerana kalau kita teruskan program Sukom 98 itu, maksudnya pencapaian kita akan lebih besar. Tapi dalam senario sukan sekarang, kita hanya bergantung kepada beberapa jenis sukan seperti badminton, squash. Dalam kes sukan Commonwealth, squash dan badminton kita bergantung harap untuk merangkul pingat, dan itu bermakna skop kita terlalu kecil. Dan skop kita terlalu kecil, kita tak berlaku seperti Singapura buat. Mereka hanya bergantung kepada pingpong dan menembak, tapi dengan jumlah kutipan yang sangat besar pingat emas mereka. Dan berbalik kepada soalan Rizal, apabila kita lupakan atau tidak teruskan projek yang dilakukan oleh Sukom, saya anggap Sukom itu satu projek asas. Jaya 98. Program Jaya 98 itu satu projek khas untuk melahirkan atau membesarkan arena sukan di Malaysia. Dan mungkin kerana pertukaran pegawai-pegawai utama di Majlis Sukan Negara, ISN atau KBS, jadi program itu tidak diteruskan dan diganti dengan program baru. Tapi program baru menampakkan hasil yang tidak besar. Kalau program yang sama diteruskan, mungkin ketika ini di Sukan Commonwealth kita mungkin sudah mendapat 20 pingat emas. It's all about ROI. Duit yang dilaburkan, apa yang kita dapat, apa pulangan dia. Okey, nak ucap apa daripada atlet? Atlet kesian ni, saya kesian kat atlet. Nak ucap apa atlet? Well done buat mereka yang telah memenangi, tak kira emas, perak atau gangsa. Tetapi do not be contented. Push yourself to the next level because you know you can do better. Mazli? Kepada atlet yang menang, terutamanya pingat emas, ada 6 kesemuanya, jangan leka, jangan tidur kerana lebih kurang sebulan lagi Sukan Asia. Dan cabarannya lebih besar kerana untuk dapat pingat emas dalam Sukan Asia lebih susah. Dan tapi apapun buat masa ini, mereka enjoy kejayaan mereka seperti Hafifi Mansur mungkin sudah menjadi orang kaya baru. Okey, Zal?
syabas kepada mereka yang menang dan mereka juga harus kekal orang kata fokus kepada Sukan Asia, dan bagi mereka yang gagal mereka harus back to the drawing board lah. Kepada kesemua atlet negara yang mencapai kejayaan di Glasgow, tahniah diucapkan kepada jurulatih-jurulatih yang memastikan kejayaan itu membantu dan sebagainya. Ucapkan terima kasih di atas sumbangan anda. Setidak-tidaknya apa yang telah berlaku kepada negara kita Malaysia, MH370, MH117, 6 pingat emas ini setidak-tidaknya mampu untuk mengubat sedikit apa yang telah kita lalui. Tetapi ada pesanan kepada pegawai-pegawai persatuan untuk tahun ini, jika ada persatuan-persatuan pegawai-pegawai yang telah keluar negeri lebih daripada 5 kali Sukan Asia ni, bagi orang lain pula pergi. Okey, kita buat rotation lah. Jangan orang tu. Tapi pergi, yalah, nak cakap jadi kena saman ke apa. Lebih saya tak cakap lah. Okey. Sukan untuk negara.